Assalamualaikum geng. Alright, hari ini aku nak sambung cerita balik manga Demon Slayer chapter 109 dan juga chapter 110 Swordsmith Village Arc. Alright, jom kita start. Okay, lepas Genya berjaya tembak kepala Aizetsu, kepala Aizetsu ni pun pecah lah. Tapi dia belum mati lagi. Jadi Aizetsu dengan kepala dia yang dah pecah tu, dia tarik keluar tombak yang ada di badan Genya. Dan benda ni menyebabkan banyaklah darah keluar daripada tubuh Genya. Dan dia juga muntah darah. Tak berapa lama kemudian, kepala Aizetsu ni pun muncul balik macam sedia kala. Dan bila dia nampak yang Genya ni tak mati dengan cepat, dia katalah yang Genya ni pitiful, sebab dia lambat mati. Aizetsu kata dia dah vital point Genya ni supaya Genya cepat mati. Tapi Genya ni tak mati-mati lagi. Jadi Aizetsu fikir lepas Aizetsu keluarkan dia punya tombak daripada badan Genya tu, barulah Genya akan mati disebabkan kehilangan darah yang banyak. Tapi Genya ni, dia melutut dekat situ, dia baca sejenis mantra. Macam Gyome punya mantra lah. Nama mantra tu Amida Sutra. Jadi, Aizetsu kata, Genya ni boleh tahan warak jugalah orangnya. Sebab dah nak mati pun sempat lagi baca mantra. Tapi, Karaku, dia bagi tahulah dengan Aizetsu yang kemungkinan Genya ni belum mati lagi. Dia masih hidup. Jadi, dia suruh Aizetsu ni supaya pecahkan kepala Genya pula. Jadi Aizetsu ni pun dia try lah pula serang kepala Genya. Tapi dengan cepat Genya terus elak serangan Aizetsu dan dia muncul pula daripada belakang Aizetsu. Dan masa Genya dah nak lakukan serangan dia dah nak potong kepala Aizetsu, dengan tiba-tiba dia terkena pula kilat daripada Sekido. Jadi bila dia nampak punca serangan tu, dia nampak Sekido kan, Sekido yang serang dia tembaklah pula Sekido. Tapi serangan Genya ni miss, jadi terkena tangan Sekido ya. Sekido pun hairan lah, kenapa Genya ni dia belum mati lagi, biarpun sudah kena cucuk, banyak darah yang dia hilang. Dan even Aizetsu sudah serang vital point Genya masih lagi tak mati-mati. Jadi Aizetsu pun dia serang balik Genya, dia gunakan dia punya tombak tu, dia seranglah badan Genya sampaikan Genya ni terpelanting ke bilik lain. Dan Karaku pula yang nampak pertarungan Genya dengan Sekido dan juga Aizetsu ni, dia excited lah. Lepas tu dia nak join pertarungan dengan Genya tu. So dia kata dengan Nezuko, dia akan kalahkan Nezuko dekat situ juga. Jadi dia pergi tendang Nezuko dengan sangat kuat sampaikan kaki Karaku ni tembus ke belakang badan Nezuko. Dan Karaku ni dia bagi tahulah dengan Sekido dia punya plan. Jadi dia kata dia akan putuskan dulu tangan dengan kaki Nezuko. Lepas tu dia suruh Aizetsu tikam Nezuko dengan dia punya tombak tu. Lepas tu paralyzekan Nezuko menggunakan kilat daripada Sekido. Jadi dia start lah plan dia. First dia tarik dulu tangan Nezuko dengan sangat kuat. Dia tarik tangan kanan Nezuko sampai putus tangan Nezuko. Tapi Nezuko dia counter attack balik serangan daripada Karaku ni. Dia pergi tendang pula kepala Karaku sampaikan pecah sikit kepala Karaku ni. Dan Karaku hairan lah, macam mana pula Nezuko ni tiba-tiba tendangan dia jadi makin kuat sampaikan boleh pecahkan kepala dia. Dan Nezuko pun lepas dia tendang Karaku, dia gunakan Blood Demon Art dia untuk bakar Karaku. Jadi Karaku pun dia meraung lah kesakitan dekat situ disebabkan api daripada Blood Demon Art Nezuko. Dan at the same time, Nezuko dia berjaya ambil kipas daun pisang daripada Karaku tu. Lepas tu, dia gunakan senjata Karaku ni dan dia libaskan senjata tu ke arah Karaku sampaikan Karaku ni terbang jauh daripada bangunan tersebut. Jadi sekarang ni Karaku sudah out
daripada battle. Jadi Nezuko lah pula sekarang yang berhadapan dengan Sekido. Masa Nezuko dah nak serang Sekido, Sekido pula secara cepat dia gunakan dia punya tongkat tu dan dia cucuk leher Nezuko. Dan tembus jugalah tombak tu ke leher Nezuko, dan Sekido pun gunakan dia punya kilat tu untuk paralyzekan Nezuko. Jadi dekat situ Nezuko ni dia dah tak bergerak. Dia dah tak dapat bergerak disebabkan kilat daripada Sekido. Sekarang ni pula Tanjiro dia tengah berlawan pula dengan Urogi. Urogi ni dia tak turun ke bawah. Okay, dia terbang-terbang je di atas. Dia terbang, lepas tu dia serang Tanjiro, lepas tu dia naik balik ke langit. Macam helang lah cara dia serang Tanjiro. Jadi Tanjiro ni pun dia kepayahan jugalah kan berlawan dengan Urogi, dan dia risau jugalah dengan keadaan Nezuko dengan Genya yang sekarang ni berhadapan dengan 3 orang Hantengo. So Tanjiro ni pun fikirlah apa yang dia boleh buat untuk kalahkan Urogi, apa yang dia boleh buat supaya dia cepat sampai ke bangunan yang sekarang ni Nezuko dengan Genya berada. Jadi masa dia tengah struggle berlawan dengan Urogi ni, ditunjukkanlah pula Genya yang sekarang ni masih lagi berlawan dengan Aizetsu. Dan Genya pun dia masih lagi baca mantra dia tu. Dia masih lagi non-stop baca dia punya Amida Sutra tu. Dan disebabkan Genya ni masih lagi hidup, sekali lagi Aizetsu ni dia hairan macam mana Genya ni boleh hidup, dan dia tanya siapa sebenarnya Genya ni. Jadi Genya ni pun dia ketawa lah. Dia ketawa, lepas tu dia kata, kau nak tahu nama aku Shinazugawa Genya. Kau ingat ni baik-baik. Inilah nama yang akan bunuh kau dekat sini. Jadi Genya ni makin bersemangat, tapi at the same time dia dah macam dah nak gila berlawan dengan Aizetsu tu. Okay? Dan berbalik lagi dengan Tanjiro. Sekarang ni Tanjiro dia tengah berlawan dengan Urogi. Setelah dia mendapat serangan daripada Urogi banyak kali, dia dah berjaya observe pattern serangan daripada Urogi tu. Jadi dia timing serangan daripada Urogi ni. Bila Urogi cuba untuk terbang balik ke langit, Tanjiro dengan cepat dia melompat ke arah Urogi, lepas tu dia tikam Urogi di kaki dia dan juga mulut dia. Okay? Dan Tanjiro kata Urogi ni ringan. Kalau dia tak ringan, mustahil dia boleh terbang dengan sayap dia tu. Jadi disebabkan momentum Tanjiro ni, dia tolak dia punya pedang tu ke arah Urogi. Sekarang ni Tanjiro dia tikam Urogi dan dia tolak Urogi pergi ke bangunan di tempat Nezuko dengan Genya tu. Dan di sini Tanjiro pun dia terus meneruslah tolak Urogi ke dalam bangunan tu sampaikan diorang termasuk balik ke dalam bangunan tu. Jadi bila Tanjiro berjaya sampai di bangunan yang tempat dia nak pergi itu, Tanjiro tengoklah Nezuko dengan Genya, dan benda pertama dia nampak adik dia Nezuko sedang ditikam oleh Sekido di leher dia, oleh tongkat Sekido tu sendiri. Jadi Tanjiro dengan cepat dia cubalah selamatkan Nezuko. Dia cuba serang Sekido. Jadi bila dia serang Sekido dia munculkan balik dia punya tongkat tu daripada tangan dia, dan dia cuba pula tikam Tanjiro. Tapi Tanjiro dia sempat potong kaki Urogi, dan dia gunakan kaki Urogi tu sebagai dia punya pelindung. Jadi Sekido dia tak dapat alirkan arus elektrik dia tu ke kaki Urogi sebabkan diorang ni share sel yang sama. Dekat situ Sekido ni pun dia impress jugalah dengan skill bertarung Tanjiro. Dia kata Tanjiro ni ada intuition yang bagus sebab dia tahu macam mana cara untuk berlawan. So Tanjiro dia tahu yang diorang ni tak mati kalau kena potong kepala diorang kan. So Tanjiro dia pergi Sekido punya lidah. Jadi dia potong lidah Sekido dan dia gunakan kaki Urogi ni untuk tangkap tongkat Sekido yang berada di leher Nezuko. Jadi dia cubalah tarik tongkat Sekido ni daripada leher Nezuko. Okey, jadi lepas Tanjiro berjaya cabut tongkat Sekido daripada leher Nezuko, Sekido ni pun dia guna jugalah tongkat yang ada di tangan dia tu untuk tikam leher Tanjiro. Tapi belum sempat tongkat tu menusuk leher Tanjiro, Nezuko pula dia pergi tahan. Dia cepat-cepat tahan tongkat di tangan Sekido tu. Lepas tu dia bakar lagi Sekido menggunakan Blood Demon Art dia.
Dan Sekido ni pun meraung lagi kesakitan disebabkan dibakar. Jadi dekat situ pun Tanjiro nampaklah yang Blood Demon Art Nezuko ni efektif dengan dia orang Hantengu ni. Dan dari jauh Tanjiro nampak Karaku sekarang dia cuba datang balik ke tempat pertempuran dia orang. Karaku dia melompat ke atas langit dan dia gunakan kipas daun pisang tu dan dia serang Nezuko dengan Tanjiro. Angin daripada kipas daun pisang Karaku ni tersangat kuat sampaikan Nezuko dengan Tanjiro ni terhempap ke tanah. Pressure tu terlampau kuat sampaikan diorang dari tingkat atas jatuh ke tingkat bawah. Dan disebabkan serangan ni juga Nezuko dengan Tanjiro pengsan. Dan sekarang ni Sekido, Karaku dan juga Urogi diorang bertiga team up pula untuk habiskan Tanjiro dengan Nezuko. Ditunjukkan pula scene Muichiro Tokito. Tokito sekarang ni dia on the way. Dia on the way dengan Kotetsu ke arah Kanamori. Dan ada satu demon ni, dia cubalah serang Kanamori. Tapi Tokito dia dengan cepat, dia terus bunuh demon tu. Kanamori yang nampak kehadiran Tokito ni pun, dia gembiralah nampak Tokito. Dan dia terkejut juga nampak skill Tokito ni kan, yang dapat membunuh demon dengan sekelip mata. Jadi Tokito ni dia tanyalah, kau ke Kanamori, kau dah siapkan pedang aku, bawa pedang tu ke tempat aku sekarang. Jadi Kanamori yang nampak pedang Tokito yang sekarang ni pun dia terkejut lah, nampak yang pedang dia memang dah rapuh. Jadi dia pun cepat-cepat lah dan nak bagi pedang Tokito ni. Dan Kanamori pun dia bagi tahulah yang Tanjiro dia ada bagi tahu dengan Kanamori yang Tokito minta buatkan pedang untuk dia. Jadi awal-awal lagi Kanamori memang dah siapkan pedang dia. Sekarang ni Tokito just tinggal ambil. Jadi Tokito pun dia macam terkejut jugalah sikit dengar yang Tanjiro tolong dia. Di tengah-tengah perbualan diorang tu, Kanamori ni dia teringatkan Haganezuka. Dia teringatkan Haganezuka yang sekarang ni tengah buat pedang Tanjiro di satu bangsal. Jadi Kanamori dia mintalah dengan Tokito untuk ambil pedang dia di bangsal tu tempat Haganezuka bekerja sekarang dan terus pergi ke tempat ketua kampung diorang tu. Tapi Tokito kata dia tak boleh buat. Jadi masa Kanamori kata, kenapa? Dan tiba-tiba dekat situ, Tokito dia terus tarik baju Kanamori. Lepas itu Tokito kata, dia dah sampai. Dan di sini, Gyoko pula muncul. Gyoko daripada balang dia keluar daripada balang tu. Lepas itu dia tegur Tokito. Dia kata, kau perasan aku dekat sini? Maksudnya kau ni pillar lah. Kenapa ada benda yang penting kah di bangsal tu? Kenapa bising-bising kamu dekat sini? Dan start daripada situ akan bermulalah pertempuran antara Gyoko dan juga Muichiro Tokito. Alright geng, itu saja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Keep supporting Manpan Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.